Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-27, Sidqun. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi ta'ala siddiqan. La yazalul abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang hamba sentiasa berbuat benar dan selalu benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan seorang yang sentiasa berbuat bohong dan selalu berbohong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Ustaz Al-Syekh berkata, Abu Qasim berkata, Sidqun adalah tiang semua perkara. Dengannya perkara menjadi sempurna. Di dalam perkara menjadi tersusun rapi. Kebenaran yang mengiringi darjat kenabian. Allah Ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat Allah. Itu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Surah An-Nisa ayat 69. Sadiq atau orang yang ahli kebenaran adalah suatu nama yang lazim dikaitkan dengan kebenaran. Sedangkan siddiq untuk tingkatan yang lebih tinggi, iaitu bagi orang yang banyak atau sangat banyak kebenaran. Orang semacam ini kehidupannya banyak didominasi oleh nilai-nilai kebenaran. Hal itu sama seperti as-sakir, itu orang yang mabuk, dan al-khamir, orang yang sangat ketagihan minuman arak. Pada rendah tingkatan, siddiq adalah kesamaan baginya antara yang rahsia dan yang nampak. Orang yang sadiq, yakni pelaku kebenaran, adalah orang yang benar dalam ucapannya. Sementara as-siddiq adalah orang yang benar dalam ucapan, perbuatan dan keadaannya. Ahmad bin Khadrawayh berkata, barang siapa menginginkan Allah sentiasa bersamanya, maka tetaplah dalam kebenaran. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang benar. Innallaha ma'as sadiqin. Al-Junaid mengatakan orang yang benar dalam sehari akan mengalami pembolak-balikan 40 kali. Sedangkan orang yang riak dalam 40 tahun tetap dalam satu keadaan. Abu Sulaiman Darani berkata, kalau orang yang benar hendak mensifati apa yang ada dalam hatinya, maka lidahnya tidak akan dapat berkata. Dikatakan kebenaran adalah ucapan yang benar di tempat-tempat yang binasa. Di tempat yang membawa kebinasaan dirinya. Kebenaran adalah kesesuaian antara rahsia dan ucapan. Al-Qannat, Al-Qannat As-Sufi mengatakan, kebenaran adalah pencegahan yang haram. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, kebenaran adalah pemenuhan Allah dengan perbuatan. Sahab bin Abdullah mengatakan hamba yang mencium bau dirinya atau lainnya tidak akan mencium bau kebenaran. Abu Sa'id Al-Qurashi mengatakan, orang yang benar adalah orang yang mempersiapkan kematiannya dan tidak akan malu jika rahsia peribadinya tersingkap. Allah Ta'ala berfirman, fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Maka inginilah kematian jika memang kamu orang yang benar. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Lepas kita membicarakan tentang ikhlas,
maka kita bicarakan tentang sifat sidqun ataupun sifat benar. Disebut di sini sebagai, tulisan Melayu ni sebut sidik. Daripada perkataan sadaqa yasduqu sidqan. Yang ni benar. Bila kita sebut perkataan benar, kita terus melihat kepada percakapan. Dia ni cakap benar. Ini orang yang benar. Apakah beza sifat benar dengan sifat ikhlas? Kita sebut ikhlas juga ialah sifat benar seseorang dengan Allah Ta'ala. As-sidq ataupun sifat benar ini, ia membenarkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok antara ikhlas dengan sifat sidq ini, atau sifat benar. Ikhlas ialah suatu sifat yang berlaku selepas kita melakukan satu amalan. Kalau belum kita buat, kita tak panggil kita ikhlas. Buat dulu, ikhlas atau tidak. Manakala sifat benar ini sebelum kita buat amalan. Bila kita punya keazaman yang benar, maka sampai masanya ternyata orang ni akan buat. Sebagaimana kata Nadhr bin Haris. Sebagaimana kata bapa saudara Anas bin Malik. Bila beliau tidak dapat menyertai peperangan Badar, maka kata dia kepada Nabi, kepada umat Islam, kepada sahabat-sahabatnya, kalau sekiranya aku diizinkan berperang, maka mereka akan lihat apa yang akan aku lakukan. Ini sifat benar dia. Dan bila mana sampai waktu perang, maka dia buat macam dia cakap. Kalau kita sebut ikhlas, artinya suatu sifat yang berlaku selepas perbuatan atau selepas amalan. Kita sembahyang, dalam proses sembahyang kita ikhlas. Kita hanya nak Allah Ta'ala. Manakala sifat benar ialah sebelum kita melakukannya. Dan setengah ulama' menyatakan antara perbezaan ikhlas dan juga sifat benar. Ikhlas menjauhkan seseorang daripada riak. Benar menjauhkan seseorang daripada ujub, yang kagum pada diri sendiri. Dan setengah ulama' menyatakan sifat ikhlas dan sifat benar ini, dia berkait rapat dan punya asas yang penting. Daripada sifat benar, maka lahirlah sifat sabar. Daripada sifat benar, lahirlah sifat qanaah, merasa cukup. Daripada sifat benar, lahirlah sifat zuhud. Daripada sifat benar, lahirlah sifat redha. Dan daripada sifat benar, lahirlah sifat tenang dengan Allah. Uns, tenang dengan Allah. Manakala kalau kita sebut ikhlas, ikhlas melahirkan sifat yakin. Bila orang tu ikhlas, dia akan punya sifat yakin. Dan sifat ikhlas juga menjadikan seorang itu bertambah takutnya pada Allah. Dan sifat ikhlas juga menjadikan seorang itu bertambah sayang dengan Allah. Dan sifat ikhlas menyebabkan seorang itu makin malu dengan Allah. Dan sifat ikhlas menyebabkan makin dia mengagungkan Allah. Baik, ini sedikit perbezaan antara sifat benar dengan sifat ikhlas. Karena itu pengarang kita lepas bercakap tentang ikhlas, dia bercakap tentang sifat benar. Benar ini, asasnya kalau kita sebut tentang benar, dia ada 3 keadaan dia. Sama ada benar dalam tutur kata, benar dalam niat, benar dalam perbuatan. Tengok ulama' kata ada 4. Satu lagi adalah benar dalam keadaannya, ahwal. Dia sebut ahwal artinya istiqamah dia dalam hal tersebut. Berterusan. Kalau kita sebut tentang benar perkataan, sebagai satu contoh. Baik, sebelum kita memahami perbahasan yang nak disebut oleh pengarang kita. Seorang yang benar dalam perkataan. Bila Nabi SAW menyatakan, qad yakunu mu'min bakhilan wa qad yakunu jabanan wa la yakunu illa sadiqan. Orang beriman, ada keadaan dia penakut. Dan ada keadaan dia akan kedekut. Tetapi orang beriman selamanya akan benar. Cakap benar. Baik, bagaimana orang beriman melazimi sifat benar? Pertama, orang beriman dia tak akan bercakap sesuatu melainkan dia tabayun terlebih dahulu. Maka ini sifat orang benar. Nak cakap sesuatu, dia kena pasti betul tak betul benda ini. Dan dia tak kira, kalau orang yang tidak punya sifat benar, apa yang dia dengar itu yang akan disampaikan. Tanpa menapisnya. Sebab itu kata Nabi SAW,
Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap penipu kalau setiap kali benda didengar dia pun cerita ke orang. Apa yang didengar cerita ke orang, apa yang dengar cerita ke orang. Ini sifat bohong. Kalau orang benar, tuan-tuan, kalau 100 maklumat masuk kat telinga dia, barangkali 1 je keluar daripada mulut. Barangkali 2, barangkali 3. Dia tak semua benda yang dia dengar daripada orang. Tanpa mengira siapa orang tu. Tetapi bila kita dengar satu maklumat, atau kita baca satu maklumat, pertama kita kenali siapa yang bercakap. Sebab setiap yang bercakap tu dia ada darjat dia. Darjat ketulusan dia. Kalau kita tak kenal kepala ekor dia, lalu kita percaya pula pada hal yang berkait dengan orang yang kita kenal, maka ini kemusnahan. Orang bercakap hal isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kita pun tak kenal dia. Bagaimana kita boleh membenarkannya daripada perkataan orang yang kita kenal? Artinya seorang tu sebelum dia menilai setiap perkataan yang dia dengar, dia kena tahu siapa orang ni. Kalau dia tak kenal orang ni, maka dia akan tawakuf. Dia tak kata orang tu bohong, dia tawakuf. Tawakuf maksudnya dengan jadikan ia sebagai sumber ilmu. Yang kedua, dalam label orang ni kita tengok, kalau dia sudah, orang ni kita kenal. Bagaimana tahap kebenarannya dalam kata-kata, atau keahliannya, bagaimana dia mencari nilai kebenaran. Ini label yang kedua yang kita kena tengok. Tak kenal orang, jangan kita sebab. Yang kedua, kita dah kenal dia, kita tengok pula label ketulusan dia tinggi mana. Dan yang ketiga, kita juga cek dengan sumber-sumber yang lain. Terutamanya perkara yang membabitkan maruah orang, harta benda, bukan berkait dengan agama seseorang. Orang kata fulan bin fulan sesat. Kita dengar. Siapa cakap dia kata orang ni sesat? Kita kenal orang yang dia kata sesat tu. Dia rasa okey je. Yang kata dia sesat ni kita pun tak kenal dia. Apakah kita kena percaya? Tak boleh percaya. Atau kita kenal dia tapi ketulusan dia berbanding kawan yang disesatkan ini jauh beza. Maka kita juga tawakuf, tak akan ambil sebagai sumber. Dan yang ketiga, kita katakan bila dia bercakap, kita akan cari sumber yang seterusnya. Kerana manusia tak boleh dengan seorang bercakap, maka itu jadi sumber dia. Maka dia dengar sumber-sumber yang lain. Apakah benar ataupun tidak. Dan ini watak orang yang bersifat benar dalam percakapan. Dia sendiri bila bercakap benar, bertabayun bila bercakap. Dan kalau dia dengar, dia tidak mudah mempercayai seseorang. Tidak mudah. Dengar boleh, percaya tidak. Maka ini asas orang-orang yang bersifat as-sidq atau sifat benar. Kita lihat dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Baik, takwa satu keadaan, benar satu keadaan yang lain. Seolah-olah orang yang sadiqin lebih tinggi daripada orang bertakwa. Bila Allah kata orang beriman, bertakwa pada Allah, dan hendaklah kamu bersama dengan golongan sadiqin. Berarti orang sadiqin, dia bukan sekadar melaksanakan perintah Allah dalam buat atau tinggal. Tetapi mereka ini benar dalam semua perkara-perkara yang berkait dengan perintah Allah Ta'ala. Baik, bagaimana benar mereka? Kita bila baca surah yang lain untuk kita faham makna benar mereka. Allah sebut dalam Quran. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah. Wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Di kalangan orang beriman itu ada orang yang benar dengan apa yang dijanjikan dengan Allah. Di kalangan mereka sudah pun gugur syahid. Dan di kalangan mereka sedang menunggu untuk syahid. Dan mereka tidak mengubah perkataan mereka. Orang yang benar, kalau kita lihat, bagi contoh bila Allah kata, wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah bersama dengan benar. Orang ni tuan-tuan sekalian, apa yang dicakap, itu dia akan buat. Apa pun dicakap, itu dia akan buat dan itu dia akan istiqamah dan akan lazimi.
dia tak akan melanggar. Kalau dia berjanji, dia tak langgar. Kalau sekiranya dia bernazar, dia tak akan langgar. Sebab dia orang benar. Dia nazar kalau dapat ni, untuk buat ni. Maka dia orang benar. Allah melainkan nazar tak baik. Nazar tak baik. Sumpah dia tak baik. Maka ini disebut oleh Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan sumpah yang tidak baik, dilihat ada yang lebih baik pada itu, maka hendaklah dia kafarahkan sumpah dia. Dia tak boleh, saya orang benar, dah saya sumpah, saya kena buat. Tak sumpah tadi kalau kita bersumpah pada benda yang merosakkan agama kita. Saya bersumpah tidak mau tegur dia, bersilaturahimi dengan dia. Itu sumpah yang merosakkan agama kita. Kita sumpah tak nak pergi ziarah orang tu, orang ni. Padahal ia bawa kebaikan agama kita. Kerana ada orang bila dia marah, dia pun bersumpah dengan sumpah yang tidak baik. Maka Nabi SAW ajar kita, kalau seorang bersumpah yang tidak baik, dan dia melihat ada yang lebih baik, maka dia mengkafarkan sumpah dan melakukan yang baik tadi. Maka tak salah melanggar sumpah kalau dia tak ada nilai kebaikan. Tapi kalau dia bersumpah dengan nilai kebaikan, maka dia tak akan ubah. Maka dia akan melakukannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bersumpah tidak mahu tolong lagi Mistah. Sebab penyebab fitnah. Dia bersumpah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Menegur perbuatan. Bersumpah tak nak tolong orang. Itu bukan sumpah baik. Sekalipun orang tu teruk. Kerana tolong orang tu baik. Benda baik. Kadang-kadang orang ni walaupun perangai dia jahat. Katakan. Tapi dia berhak untuk ditolongi. Sebab dia miskin. Habis dia tak semayang. Tak. Atas asas kemanusiaan. Asas ini juga kita boleh tolong orang kafir. Orang bukan Islam. Tapi dia tak semayang, pada saya bagi duit dia, biar dia. Dia tak semayang, itu urusan lain. Urusan kemanusiaan. Makan, minum dia. Jadi kita kena beri. Bila Abu Bakar As-Siddiq tidak mahu menolong Mistah dan bersumpah. Lalu dia pun menebus sumpahnya untuk kekal menolong Mistah ini. Sebalik jahat perangai dia, suka menyebarkan fitnah. Tapi tak mungkin, kerana kita macam ni, dalam muamalah kita dengan orang. Kadang-kadang kita tak puas hati kejahatan dia dalam satu sudut. Tapi bila kita membalasnya, kita tunjuk kejahatan yang sama seperti dia pada sudut yang lain. Akhirnya kita jahat sudut lain, dia jahat sudut lain. Jahat dia tak semayang, dia jahat dia. Jahat kita pula tak suka tolong orang, tu jahat juga. Setiap orang ada ruang-ruang kejahatan. Kita orang beriman. Dia ajar untuk tidak menunjukkan kejahatan kita dalam membalas kejahatan orang lain. Mungkin ruang kita berbeza, jadi jahat. Kalau saya katakan kita dalam buat dosa, mungkin lorong kita berbeza. Ada orang dosanya bab ni. Ada orang dosanya bab ni. Ada orang dosanya bab ni. Supaya kita merahmati orang-orang berdosa dengan memaafkannya, mengampunkannya, berdoa untuknya. Kerana kita juga berdosa. Kalau kita marah dia dosa kerana zina, mencuri, merompak. Kadang-kadang kita ada zina, merompak, memfitnah dan sebagainya. Kalau kita marah dia dengan dosanya pakai seluar pendek, tak pakai tudung. Kita ada dosa kita dan hal-hal lain pula. Dengan mak ayah kita ke, kasar sikit. Adik-beradik kita ke, tak tegur siapa. Tetap orang dia ada kesalahan-kesalahan dan ruang yang berbeza. Kerana itu orang-orang yang siddiq, bila dia berazam untuk buat baik, maka dia akan kekal kebaikan dia. Walau bagaimana keadaan itu berubah. Sebab dia memang niat nak buat baik. Antara saya katakan kadang-kadang kena buat baik dengan musuh. Walaupun kita tak suka musuh. Tapi itu yang diperintahkan. Dan orang yang benar, maka dia akan meneruskan kebaikan tersebut. Dia sebalik kebenciannya. Dan bila Allah Ta'ala menceritakan, di kalangan orang beriman ada yang benar janjinya dengan Allah. Kalangan mereka sudah gugur syahid. Kalangan mereka sedang menunggu. Tapi bila sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in bersifat benar, benar untuk jaga agama Allah. Mereka membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Setiap kali turunnya perintah Allah, mereka lah orang yang pertama dan orang yang bersegera. Turun apa pun perintah Allah, mereka orang pertama, mereka orang paling segera. Kerana mereka ada sifat benar iman. Sebab itu kata ulama, sifat benar dalam hati, iaitu dengan iman yang sebenar. Sifat benar dengan niat, dengan melakukan amalan yang baik. Dan sifat benar dalam lafaz, dengan
mempertuturkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau benar tu duduk dalam hati, dia akan lahirkan iman yang kuat. Kalau benar itu ada pada niat, dia akan menjadi amalan-amalan yang baik. Kalau benarnya pada lidahnya, dia akan bertutur perkataan baik. Kalau kita tengok orang benar, lidahnya tak akan maki hamu. Lidahnya tak akan menyebut perkataan-perkataan buruk kerana dia benar dalam perkataan. Watak-watak orang yang berbohong, watak-watak orang yang tidak benar, lidahnya mudah untuk menyebut perkataan-perkataan tidak baik. Dia nak mencarut ke, dia nak maki ke, dia mudah. Dia macam tak ada tapisan. Dia bocor. Kenapa? Kerana sifat benar tidak mampu menghalangnya, dia lemah benar dia. Orang yang punya sifat benar yang kuat dalam tutur kata, dia mampu menyekat banyak kalimah-kalimah yang tak elok. Baik namanya maki, baik namanya mencarut, baik namanya merendahkan orang, menghina orang. Baik, apa saja bentuk perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau kita tengok, kenapa saya tak boleh nak halang mulut saya daripada bercakap benda yang tak baik, senonoh, benda yang tak senonoh, atau disebut dalam bahasa Arab sebagai fahish atau badhi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal badhi. Orang beriman ini bukanlah orang yang suka melaknat orang atau menuduh orang, yakni menuduh keturunan orang, merendahkan orang, walal badhi, dan bukanlah orang suka cakap benda kotor, bazi. Bazi ulisan, carutnya, maki hamunya, lain-lain perkataan. Kalau kita tengok diri kita, kenapa saya tak boleh buang perkataan maki-maki hamun? Kenapa saya tak boleh buang perkataan carut ni misalnya? Kenapa? Sifat benar kita dengan Allah lemah. Kalau sifat benar dengan Allah tu kuat, dia memulakan hati kita, melahirkan iman, bermula dengan niat kita dalam amalan, melahirkan istiqamah, dan dengan perkataan melahirkan perkataan-perkataan baik. Hanya orang yang benar saja mampu bercakap yang baik. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang mampu menjaga tutur katanya, hal-hal dia marah, hal dia redha, dia suka, dalam hal dia cemburu atau marah, dalam hal dia sekian-sekian, dia menjaga tutur kata, kita tahu dia ada sifat benar dalam diri. Tapi kalau kita sendiri tak mampu jaga, ketika kita marah keluar semua benda perkataan, ketika kita dengki keluar semua perkataan, menandakan sifat benar itu melemah dalam badan kita. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Allah menyatakan, yazjiyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang yang benar dengan kebenaran yang ada padanya. Setiap kali dia benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam niatnya, benar dalam keadaan dirinya, maka setiap kali itu Allah akan meneruskan ataupun menjadikan pahalanya berterusan, bergerak, mengalir. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Kalau mereka bercakap benar, pasti baik untuk mereka. Ayat ini turun bila orang munafik beramai-ramai berbohong depan Rasulullah memberi alasan. Kenapa mereka tak pergi perang? Maka 3 orang Islam yang sama-sama orang munafik tak pergi perang, mengambil sikap untuk tidak bercakap bohong. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kami memang malas, tak nak pergi, malas. Kami tak ada alasan. Allah kata, kalau mereka ini, tentang kita jahat macam mana pun, kalau kita benar, macam umpama kita orang sakit, jumpa seorang doktor, apa yang doktor expect kita? Cakap benar. Sebab doktor ni nak rawat kita, sesensitif mana pun penyakit kita, kena beritahu. Doktor, saya sakit bahagian ni, bahagian ni. Saya dah seminggu tak boleh tidur. Saya sekian. Bila dia benar, lakana khairul lahu, maka baik. Doktor ni akan bagi obat yang sama dengan penyakit dia. Doktor ni akan bagi nasihat yang sesuai dengan penyakit dia. Doktor ni akan melayan sesuai dengan keadaan diri. Tapi kalau dia berbohong, dia tak akan dapat obat yang baik. Itu doktor. Kalau kita pula dengan penyakit hati, kerana agama merawat penyakit hati, sebelum dia bermanfaat pada badan, doktor dia merawat penyakit badan, fizikal. Ada 2 orang kata Imam Syafi'i yang dimuliakan. Pertama ulama, yang kedua doktor.
Ulama merawat hati, doktor merawat fizikal. Dua-dua ini kalau tidak dihormati, dia tak akan bagi nasihat. Kalau tidak dimuliakan. Bagaimana dimuliakan mereka? Dengan cakap benar depan mereka. Bila kita cakap benar, maka para ulama ni bagi solusi yang betul pada kita. Bagaimana nak menangani perangai itu, perangai ini. Bagaimana nak menyelesaikan hukum itu, hukum ini. Maka dia akan bercakap dengan benar kepada kita sebagaimana kita benar dengan dia. Maka selesai masalah kita. Tapi kalau kita berbohong, maka kita tak dapat apa pun nilainya. Maka orang yang benar, pertama-tama dia akan jaga perkataan dia. Yang kedua, dia akan menjaga niat dia. Dia kalau berniat sesuatu nak buat, dia pasti berusaha untuk buat. Kerana dia sifat benar. Niat saya ni kalau dah berjaya, bisnes, berniaga, nak tolong orang tu, tolong orang ni. Dan benar dia berjaya. Dengan benar niat dia tadi, dia tetap tolong. Padahal tak ada orang tahu. Dia cuma bergumam atau bercakap dalam hati dia. Saya ni kalau lepas interview dapat kerja. Nak buat jamuan sikit. Bagi orang makan. Gaji pertama saya nak bagi ke mak saya belaka. Dia cakap dalam hati dia. Tak ada orang dengar. Bila dia benar dengan Allah, waktu dia betul dapat gaji, dia buat. Itu ambil gaji, bagi mak ni, mak. Saya nak bagi mak ni semua gaji pertama saya. Gaji sulung saya. Buat pula jamuan, misalnya. Jadi orang benar, tuan-tuan. Dia tak perlu melafazkan perkataan. Kerana tindakannya bermula daripada apa yang ada dalam hatinya, bukan apa yang dituturkan. Dalam hatinya menjadi makhzan atau store atau kita katakan tempat simpanan kebaikan. Hatinya sentiasa menyusung kebaikan apa yang dia patut buat hari ni. Kerana dia bersifat benar. Oh, hari ni saya nak buat ni, nak buat ni. Maka sampai masa setiap kali dia diberi peluang oleh Allah untuk buat, dia melakukannya tanpa mengurangkan sedikit. Hari ni dia nak ke masjid, dia nak baca surah Al-Kahfi katakan. Nak ke masjid, dia nak baca Al-Baqarah habis. Dengan niat di hati dia pergi, betul dia buat. Kan dia bersifat benar. Hari ni saya nak berzikir 100 kali. Saya nak duduk sampai solat duha. Maka apa yang dikatakan oleh hati, tak ada orang dengar. Melainkan dia benar dengar. Maka akhirnya dia buat. Orang macam inilah tuan-tuan. Bila dia berjanji, dia akan tepat. Kita boleh kenal orang-orang yang suka kalau berjanji, dia akan jaga janji dia. Dia tak semudah untuk batal, tangguh. Melainkan kalau benda yang tak dapat dia elakkan. Apa watak mereka? Watak mereka, dalam hati mereka tersusun kebaikan yang sentiasa mereka lakukan tanpa mereka menyalahi apa yang ada hati mereka. Saya katakan kita ni tuan-tuan setiap hari ada niat-niat nak buat baik. Kita dah rancang pagi ni mula dengan solat subuh, saya nak dengar kuliah. Lepas tu saya nak solat duha. Lepas tu saya nak buat tu, buat ni, buat ni. Semua benda yang kita susun ni benda yang untuk mendapat redha Allah, mendapat kebaikan. Kalau benar kita dengan apa yang kita susun dalam hati kita, maka kita akan buat satu persatu. Sama sebagaimana yang kita niatkan dalam hati. Maka ini sifat orang yang benar. Dan tiba-tiba kalau dia bercakap pula, maka tuntutannya lagi kuat. Kalau bercakap, kita kan kadang-kadang bercakap, saya ni tengoklah gaji, dapat gaji dia, saya belanja lawak makan duri yang belaka. Dia mula bercakap. Bila dia mula bercakap, maka manusia akan nilai. Waktu dalam hatinya, Allah menilai dia. Kerana tak ada orang dengar, melainkan Allah Ta'ala. Waktu dia bercakap. Maka di situ manusia akan menilai dia orang benar atau orang tidak. Jenis berjanji banyak, saya buat satu pun tak ingat. Saya nak buat ni. Tapi bila time buat, dia tak buat apa-apa. Atau mungkin apa yang dicakap depan orang, ada orang dia tak mengambil, kita katakan tak ambil peduli. Kalau cakap nak buat tu, buat ni, dia dengar. Time waktu tuan-tuan buat, dia pun tak peduli, dia tak minta, dia tak dakwa. Ada orang, dulu kan awak ada cakap, nak itu, nak ini. Ada orang dia peduli dengan apa yang kita cakap. Ada orang tak peduli. Sebab mungkin dia kata, apalah saya pun bukan jenis orang yang menuntut. Ada orang dia akan tuntut. Awak kan dulu cakap nak sponsor saya pergi umrah. Dia tuntut. Dia cakap, saya ada duit bulan ni, saya hantar awak umrah. Maka tiba-tiba, dia tengok, kenapa tak hantar? Dia pun tuntut. Ada orang tuntut. Ada orang tidak tuntut. Apakah tuntutan tadi?
wajib saya laksanakan. Akan jawapannya tidak wajib. Tetapi secara maruah ya. Maruah agama. Kita kalau janji nak belanja orang makan. Kita kalau berjanji nak hantar orang pergi Mekah. Apakah wajib kita melaksanakan? Jawapannya tidak wajib. Bagaimana ini bukan nazar. Ini cuma janji untuk buat baik. Al-wa'du ataupun janji untuk buat baik. Melainkan kalau dia berkait dengan hak orang. Hak orang ni hutang. Itu wajib. Kita pinjam orang RM100, saya bayar bulan depan. Saya bulan depan tak bayar. Haram kita dan berdosa kita. Kan itu hak orang. Kalau kita ada pinjam cangkul, esok petang hantarlah. 2 bulan tak hantar cangkul kawan tu. Dosa dia. Kan itu hak orang. Kalau dia bukan hak orang, macam saya kata tuan-tuan janji nak belanja dia makan. Tuan-tuan janji nak bagi dia makan durian. Sekian-sekian. Maka itu tidak wajib. Kerana itu bukan hak dia. Tapi kemurahan hati kita. Kita nak bagi pada dia. Tapi kita punya pandangan orang pada kita dah jatuh. Jadi kita awak ni cakap macam-macam. Tapi buat satu pun tak buat. Saya kata ni masjid. Nak tukar kapet beritahu saya je. Tukar kipas beritahu saya je. Kalau nak tukar masjid pun beritahu saya. Maksudnya power lah dia ni. Waktu kita nak tukar kipas, kita mau beritahu ni kipas nak tukar, dia buat dia tak ingat. Buat tak ingat. Apakah dia berdosa? Dia tak berdosa sebab dia berkait dengan hak, harta dia. Namun maruah dia jatuh. Titik maruah dia jatuh. Yang sunat dia menyempurnakan. Para ulama ketika mana membahaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, sempurnakan janji kamu. Namun mereka memberitahu ataupun menafsirkan janji atau uqud, akad. Kalau ia bersifat lazim. Lazim makna wajib. Ini wajib dipatuhi. Akad jual beli, akad sewaan. Kerana akad itu dipanggil sifatnya lazim. Tapi ada akad yang dia tidak bersifat lazim seperti wasiat, hibah. Tuan-tuan buat hibah, saya kalau mati akan beri harta ni pada sekian-sekian. Tuan-tuan belum mati, tuan-tuan ubah hibah tu. Boleh tak? Boleh. Itu hak tuan-tuan. Tuan-tuan wasiat, kalau saya mati, 1/3 ni derma kat surau ni, masjid ni. Belum kita mati, kita ubah wasiat. Boleh atau tidak? Boleh. Kerana ia bukan dipanggil akad lazim. Akad lazim maknanya, dia tak perlu persetujuan pihak kedua. Kita janji. Tak perlu persetujuan dia. Kalau tuan-tuan buat hibah, tuan-tuan tak perlu persetujuan saya. Tak, saya kalau mati, saya nak bagi ustaz, ni duit simpanan saya ada 10,000, saya hibah ke ustaz. Dia tak perlu pada persetujuan saya. Saya setuju, tak setuju, dia tak ada kaitan. Dia yang nak buat hibah. Dan sampai masa dibatalkan hibahnya. Saya tengok mati, kenapa tak masuk duit 10,000 ni? Tak masuk, dia janji ni. Rupanya dia telah membatalkan hibah dia. Itu hak dia. Yang tak ada masalah apa-apa. Cuma saya kata ini berkait dengan masalah maruah kita. Walaupun akad itu bukan bersifat akad lazim. Tuan-tuan janji nak bagi orang makan, bagi orang minum, itu bukan akad lazim. Kenapa? Itu cuma janji sebelah pihak kita panggil. Dia tak macam kalau kita buat sewa jual beli, itu janji dua pihak. Penjual, pembeli. Maka setiap orang tidak boleh melakukannya tanpa izin seseorang yang lain. Kita kena sama-sama redha. Innamal bai'u antarab. Hakikat jual beli itu redha kedua belah pihak. Maka ini dinamakan akad lazim. Kalau seorang cuba batalkan, dia tak boleh batalkan melainkan dengan keizinan orang yang kedua. Baru dia boleh batalkan. Itu sudah mencukupi syarat dia. Jadi seorang dia bagi sewa rumah. Berapa? 2 bulan. Kamu buat agreement 2 bulan. Tiba si tuan rumah kata, tak jadilah. Tak boleh kata tak jadi. Sebab ini panggil akad lazim. Kalau awak tak jadi sewa, kena minta izin dia. Boleh tak awak keluar? Jadi, saya tak nak keluar sampailah 2 bulan. Itu hak dia. Dan kita tak boleh halau dia. Ini rumah saya. Betul. Tapi dengan akad sewa, dia jadi akad lazim. Seorang tidak boleh batalkan tanpa izin orang lain. Tak boleh batalkan. Tuan-tuan dah janji sewa 2 bulan, paksa tunggulah. Walaupun kita nak guna rumah ni. Tapi kita dah janji. Ini akad lazim. Persetujuan dua belah pihak. Ada akad tidak panggil akad lazim, dia panggil akad jaiz. Harus. Macam tuan-tuan janji nak belanja makan. Dia kata, ni hari Rabu saya akan bagi semua makan sekian-sekian.
Tiba mari Rabu, dia kuliah pun tak tahu Rabu. Dah janji ni, pagi Rabu, lepas kuliah ustaz kita makan. Ni kari. Janji. Hari Rabu, batang hidung dia pun tak nampak. Ini dia ni, kita protes. Orang kata janji dia tak buat, kerana dia tak ada. Apakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Tapi maruah dia jatuh lah. Kerana akad tu bukan akad lazim. Dia janji. Atau janji dengan rumah, janji dengan isteri, janji dengan anak-anak. Kalau cuti sekolah nak bawa sini, bawa sini, tiba-tiba tak buat. Kita tak berdosa. Sebab kita boleh berjanji, kita cerita kemampuan kita. Waktu berjanji ingat ke dapat duit. Rupanya bulan ni gaji, postpone bulan depan. Tak jadilah kita. Bawa anak-anak berjalan, tak jadi. Maka alasan tu ada. Ataupun tiba-tiba duit tu nak guna ke arah lain. Duit tadi. Tapi dia akan menghilangkan kredibiliti kita di hadapan orang kita janji. Kerana orang yang benar, dia akan buat. Itu beza. Orang tak benar, dia cari, dia cukup bagi dia alasan. Ini mukaddimah kepada makna as-sidq. Yakni sifat benar. Dalam hadis Nabi kata apa? La yazalul abdu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktab indallahi ta'ala siddiqan. Seorang hamba yang sentiasa bercakap benar. Bukan sekadar dia cakap benar. Bila dia nak cakap, dia pastikan benda dia nak cakap tu betul. Kita nak viral sesuatu. Atau nak sebar sesuatu, pastikan benda tu betul. Kena benar. Walaupun benda tu ada sentimen. Contoh hari ni, kita kan nak cerita hal Palestin. Apa berlaku umat Islam Palestin. Kita kalau boleh nak jadi orang paling cepat ada maklumat. Orang paling cepat viral. Kita pun viral lah video tahun lepas. Menyangka ia tahu ni. Maka kita bukan orang yang benar. Kita tengok ni, lihat terowong sudah pun dibanjiri air. Walah itu orang korek nak cari telaga. Kita dah berkecam. Kita kata doa lah ni terowong dah banjir. Kononnya kita nak memberi maklumat. Macam hari ni saya tengok. Daripada apa yang dikelat secara asas. Yang suka sebar berita-berita Palestin. Mereka tidak takut. Maksudnya tidak mencari kebenaran. Akhirnya mereka sebar video-video lama. Mereka sebar video-video dah tahun mana. Mereka tak tengok tarikh dia. Tu dekat Ukraine, dia tunjuk lihat. Walau itu cerita guling kuasa dekat Turki. Cerita dekat Ukraine dengan Rusia. Dia tak reti tengok muka. Kita ni muka harap, muka Mak Saleh kita kenal. Tapi jenis orang tak reti tengok muka, dia kira perang lah tengok. Kena tangkap dah ni. Dia Jeneral Israel dah kena tangkap. Kalau kawan tu elok buat sidang. Walaupun zahirnya nampak macam nak orang ni, takbir kita dah menang. Geng-geng. Saya cerita bohong. Kita tahu orang ni, dia ada sentimen nak tunjuk. Kita dah menang sekian. Tapi kena cakap, kena pastikan benar. Oh tengok ni, malaikat turun. Sempat ambil gambar malaikat turun. Ada bohong lagi. Begitu watak-watak orang tak mencari kebenaran. Bila saya sebut sentimen ni, kita sokong Islam. Sokong umat Islam. Kita sokong Palestin. Namun jangan buat sentimen sehingga bawa satu video palsu. Satu video-video yang tak ada asas. Oh, dah berjaya bunuh 100 orang. Kalau kawan tu bunuh 4 orang, kita pun tambah sendiri 100. Asal banyak. Ini bukan cara orang Islam. Dalam kita katakan menilai kebenaran. Sebab itu kita lihat bagaimana pejuang Qassam dijaga kebenaran itu. Kalau dia kata dia bunuh 10 orang cakap. Dia tak akan tambah. Dia tak macam diayah yang dibuat oleh orang Yahudi. Kalau dia kata dia dah rosakkan kereta kebal. Dia tak hancurkan, dia semua rosakkan. Dia apa tu? Dia dah rosakkan. Jadi dia berkata kami telah merosakkan kereta kebal mereka secara keseluruhan atau sebahagian. Kullian atau juz'iyan. Ada yang kami tembak sampai kenderaan tu tak boleh berjalan. Tapi orang tu tak mati. Ada yang kami tembak sampai terbakar semua tentera dalam tu. Jadi mereka sampai ambil video nak tunjuk benar. Sampai macam tu benar. Asyik. Benar-benar kami perang bukan tembak. Bukan tembak tanah lapang, tembak tiang. Bukan. Tembak orang. Mereka buat video. Yahudi gagal untuk tunjuk mereka perang dengan orang Islam. Mereka ditunjukkan mereka tembak tiang. Tembak tanah. Apa benda mereka tembak tak tahu. Asal tembak. Olok-olok balimbung dalam tangan keadaan terketar-ketar.
Ni kalau profesional baling pun tak ketar tangan, ni ketar tangan. Dia nampak pembohongan. Mati banyak ni, dia kata banyak ni. Kita orang Islam. Dalam apa situasi, walaupun kita nak menyokong ni, kita pun cakap benar. Ini sebut ya taharrasid. Jadi yang saya bawa video, yang ambil video, yang suka post video, ceklah video tu tahun bila tu. Tahun bila. Ini video Palestin tahun bila ni. Oh ni ada ulama mimpi Rasulullah sama-sama perang. Tu video tahun bila? Tengok balik. Orang yang cakap tu ada lagi ke dah mati lama? Ini benda-benda yang kita kena perhatikan. Walaupun saya katakan bagi setengah, oh ni kan bagi semangat. Islam tak ajar semangat palsu. Ibu kalau kita nak bagi semangat, semangat juga semangat benar. Itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang hamba itu sentiasa cakap benar, wa yataharrasid, dan dia mencari sumber tu biar benar. Kalau dapat satu sumber pastikan dia benar, accurate. Itu cara kita nak jadi benar, sehingga ditulis di sisi Allah dia orang yang siddiqan. Orang yang banyak berkata benar. Kata siddiq dipanggil sirah mubalaghah. Ataupun wazan, atau dipanggil bentuk menunjukkan tingginya nilai benar dia. Siddiq. Dia kalau kita sebut orang yang kuat mabuknya, kita panggil ni khamir, kuat ketagihan arah. Ataupun mabuk, kita panggil sikir. Kalau kuat benar, siddiq. Ini panggil wazan. Wazan maksudnya dia punya cara sebutan dia. Kalau orang cakap benar, siddiqan. Orang kuat mabuk, kita panggil sikiran. Bagi harap betul panggil khamiran. Khamir. Ini kita panggil wazan atau cara intonasi menyebut satu perkataan bagi menunjukkan sesuatu yang banyak. Kata Abul Qasim, sifat benar adalah tiang semua perkara. Dengannya semua amalan menjadi sempurna dan tersusun rapi. Macam saya sebut tadi, bila seorang tu ada sifat benar, dia tak perlu tulis kat buku apa benda dia nak buat. Hati dia susun. Satu persatu apa dia nak buat. Dan dia akan buat. Bermula semalam, katakan, kita ambil contoh. Semalam dia niat, saya akan bangun tahajud. Kedua pagi. Dia bangun. Macam hatinya cakap pada dia. Lepas tahajud saya nak baca Quran, saya nak zikir sekian-sekian, kemudian nak pergi solat subuh, berjumpa, nak dengar kuliah, kemudian saya nak solat duha. Disusun kerana sifat benar tadi, dibuat satu persatu. Bahkan lebih baik daripada apa yang ada dalam hati dia. Hatinya kata nak baca juzuk je, dia baca 2 juzuk. Hatinya kata hari ni nak sedekahlah RM10, dia buat RM20. Kenapa? Sifat benar menyempurnakannya. Bila seorang tu dia niat nak buat baik, Allah akan sempurnakan kebaikan tadi dengan perbuatannya. Kata niat ni, kita dapat kebaikan percuma. Tuan-tuan macam saya selalu sebut, kalau tuan-tuan niat je nak taubat. Niat kita baru niat nak taubat, lalu Allah hantar semua kemudahan taubat. Kawan-kawan, hantar tok guru sekali ke kita. Sehingga kita mampu taubat lebih baik daripada apa yang kita niatkan. Kita cuma niat nak taubat ni, nak jaga solat je 5 waktu. Tiba-tiba bukan solat 5 waktu, solat sunat pun kita jaga. Kuliah pun kita ikut. Kenapa? Bila niat tu benar, dia disempurnakan oleh amalan dia. Tapi kalau orang niat tu tak benar, niat dia tak kuat, amalannya mengurangkan apa yang diniatkan. Dia niat nak derma RM10, tayang malang RM1 je. Kenapa rendah? Kan dia tak kuat benar. Dia niat nak bangun tahajud pukul 2 pagi. Bangun, dia bangun pukul 8 pagi. Subuh tak ada. Kenapa niat dia tak sekuat? Amalannya tunjuk kecacatan. Kerana tidak kuat benarnya nanti. Saya selalu sebut, kalau tuan-tuan niat benar untuk bangun malam, untuk bangun subuh, kita akan bangun sebelum jam loceng yang kita time. Time alam kita. Pukul 3 nak bangun. Tuan-tuan niat nak bangun. Tuan-tuan akan bangun lebih awal pada alam. 2 pagi dah bangun. Ya, hebat lagi apa yang Allah beri pada kita. Sebab itu bila kita niat sesuatu, perhatikan. Apakah amalan kita lebih baik pada niat? Atau niat kita lebih baik pada amalan? Kalau amalan kita lebih baik pada niat, berarti nilai benar kita tinggi. Contoh niat nak baca Quran 2 surah je. Tapi bila buat 2 juzuk baca. Berarti apa?
niat kebenaran itu tinggi. Tapi tuan-tuan niat nak baca 2 juzuk, tiba baca 2 surah. 2 surah je. Niat kat rumah 2 juzuk. Dia mari ke masjid surau, jadi 2 surah. Lihat dia punya hubung kait. Kalau orang tu niat dia benar kuat, amalannya akan menyempurnakannya lagi. Kalau orang tu dalam niatnya tak kuat benar dia, amalannya akan mencacatkan niat. Saya kata niat saya nak panggil 10 orang makan rumah saya. Saya buat panggil seorang je. Itu pun cancel lusa. Dia boleh cancel. Lusa boleh tak awak seorang ni. Kenapa niat dia tak kuat? Sebab tu bila kita lihat orang keazaman kuat, kebaikan akan dilakukan oleh orang yang benar. Orang yang benar, orang ini yang Allah beri kemampuan. Walau dia tak ada kaki, dia boleh berjalan ke masjid. Tapi orang tidak ada sifat benar, walau dia kaki ada, sihat tu badan, kereta ada, masjid dia tak akan sampai. Kalau kita sampai di tempat-tempat baik dengan sifat benar, kita dengar apa. Kalau saya tengok orang pergi haji, saya tak nampak orang pergi haji sebab duit dia banyak. Tapi kan sifat benar yang ada pada diri dia. Dia benar-benar nak pergi, dia akan sampai. Dia sampai ikut mana pun, dia akan sampai. Dengan cara apa sekalipun Allah akan sampaikan dia. Bila dia benar. Dan kalau dia tak benar, niat dia nak pergi. Pas 10 tahun kita tunggu tak pergi-pergi. Tahu niat dia tak kuat. Sifat benarnya tak kuat. Maka dia tak mampu terjemahkan kebenaran dengan perbuatannya. Tapi orang yang saya katakan dia ada niat dengan benar, maka Allah akan menyempurnakan niat benar dengan perbuatan yang lebih baik dari niat. Perbuatan lebih baik pada niat. Dia orang beriman biasa, niatnya lebih baik pada amalan. Kalau orang munafik pula, niat dia lebih buruk daripada perbuatannya. Dan niatnya buruk, perbuatannya juga buruk. Orang beriman, niatnya lebih baik pada amalan pada satu keadaan. Pada keadaan yang lain, amalannya lebih baik pada niat. Macam saya bagi contoh, tuan-tuan niat nak derma RM10 je. 4 kejadian jadi 100. Ambil 100. Kesian pula tengok dia. Lagi kesian. Dia dah tahu masalah dia ni. Dia fikir, bagilah RM10. Tengok cerita anak nak sambung belajar. Bila kita pergi sana, Allah sempurnakan kebaikan. Ambil 1000 tu bagi. Ini orang amalannya lebih baik pada niat. Allah jadikan. Ada orang niatnya lebih baik pada amalan dia. Dia niat nak tolong orang tu sampai ke sekian-sekian. Tapi dia boleh tolong separuh je. Tapi niat dia dah baik. Cuma nilai kebenarannya. Nilai kebenaran yang perlu dikuatkan. Dalam hadis ini juga Nabi kata, ada orang suka berbohong. Dan dia mencari sumber bohong. Akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, pembohong. Dan ini watak orang yang suka buat lawak, kelakar. Dia cari benda orang yang boleh ketahui walau bohong. Walaupun bohong, maka dia pun buat. Sehingga dia tulis sebagai pembohong di sisi Allah. Akhirnya kalau dia cakap, orang tak nak percaya. Cakap, orang takkan percaya. Allah buang sifat percaya tu. Kata kita, asas orang beriman bila bercakap tak payah bersumpah. Dia cakap benar. Atau orang beriman bergurau pun benar. Kita dengar dia bergurau. Betul. Ya, kerana dia orang beriman. Gurau-gurau dia ada makna dia. Jadi tuan-tuan hati-hati kalau orang ni benar, dia, even kalau dia bergurau, kita nampak macam mustahil, dia akan buat apa yang dia gurau. Kerana dia orang benar. Kita ni yang cakap betul pun tak buat. Yang kata bergurau. Maka bila orang tu terbiasa cakap bohong dan mencari sumber yang bohong, di sisi Allah, Allah tulis dia kadzab, pembohong besar. Dan Allah akan hilangkan kepercayaan orang untuk mendengar perkataan dia. Jadi sebab orang beriman bila cakap, kita tak boleh bersumpah. Demi Allah, wallahi tak perlu. Kerana dengan cakap, kita tahu kita benar. Dan kalau tak percaya, sudah. Orang beriman yang benar, dia tak paksa orang percaya dia. Yang penting dia telah mengeluarkan perkataan benar dia. Tapi orang tertentu, dia memaksa orang percaya dia. Lepas tu dia sanggup buat apa masa orang percaya. Kita tuan-tuan tidak ketagih nak suruh orang percaya kita. Cukuplah kita mengetahui yang saya cakap ni benar. Awak percaya tak percaya, itu belakang kira. Nabi SAW berdakwah dengan orang Mekah. Nabi bercakap benar dan mereka tahu. Rasulullah SAW bercakap benar. Hatta dalam gurauan Nabi bercakap benar. Namun mereka menolak. Dan mereka kekal kata Rasulullah pembohong.
penipu, ahli sihir, penyair. Macam-macam mereka tuduh Nabi SAW. Bahkan ada yang menuduh Nabi ni gila. Gila. Kata gila ni teruk pada bohong. Gila, ada otak. Tinggal Allah turun ayat. Menyatakan bahawa kamu tak gila, wahai Muhammad. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Kamu dengan nikmat kerasulan yang Allah beri kepada kamu, wahai Muhammad, kamu tak gila. Allah tolong jawab pada tuduhan orang kafir. Kata Nabi SAW waktu bercakap, Nabi tak paksa orang untuk percaya dia. Nabi cakap. Dah awak tak percaya, Nabi tetap cakap lagi. Kerana orang yang benar, sifat dia tak pernah serik bercakap. Itu sifat, karakter dia. Kalau dia nasihat orang hari ni, esok nasihat dia yang sama. Tak akan beza. Dia tak akan rasa penat untuk nasihat orang. Kerana orang benar ni Allah buang sifat penat atau sifat putus asa. Kerana dia bersifat benar. Kalau orang tu benar nak nasihat orang, benar nak didik orang, maka dia tak akan berhenti didik orang. Apa pun keadaan dia. Apa pun keadaan orang tu. Kerana dia seorang pendidik. Dia seorang yang murabbi. Ataupun orang yang akan membentuk seseorang. Ini Nabi SAW. Dituduh pembohong, dituduh gila, dituduh ahli sihir, dituduh penyakit otak. Habis semua benda. Tak ada satu pun tuduhan paling keras yang ada melainkan Rasulullah diberikan tuduhan tu. Kita kan kalau dalam budaya kita bercakap. Tuan-tuan bila nak marah seseorang, tuan-tuan cakap apa tentang dia? Tuduh apa? Tuan-tuan akan kata ni kaki fitnah lah kaki. Habis kaki lah. Kalau kita orang Melayu guna kaki, ya kaki. Kaki kelentong, kaki itu, kaki ni, kaki. Beratus kaki dia ada ni. Tapi, kira tuduhan yang kita sebut tadi. Nabi SAW dah lalui benda tu semua. Semua tuduhan, semua bahasa paling kesat yang mampu mereka kata pada Nabi SAW, mereka kata. Tapi apakah Rasulullah akan lemah? Tidak, sebab Rasulullah yang benar. Antara sifat Nabi dan sifat Rasul semuanya ialah as-sidqu, benar. Kita boleh sidik. Tak boleh fatana sidik. Itu boleh sifat-sifat Nabi SAW. Sifat sidik Rasulullah, sifat fatana Rasulullah. Sifat tabligh Nabi SAW. Ini sifat-sifat Nabi SAW. As-sidqu. Tahu amanah Rasul, sidik, tabligh. Dia kata sidik sifat benar Rasulullah, sifat fatonah Rasulullah, sifat amanah Rasulullah, sifat tabligh Nabi SAW. Sifat Nabi, dan ini semua sifat Nabi. As-sidqu. Cakap betul. Maka kan itu Rasulullah tak pernah putus asa. Sebab kekuatan yang ada pada orang bercakap benar. Orang kalau bercakap bohong, dia tak akan kuat. Dia akan cepat putus asa. Dia akan lemah. Dia tak akan istiqamah. Dan itu kita dapati orang yang istiqamah hanyalah orang yang bersifat as-sidq. Orang yang benar. Sehingga mimpi dia datang pun benar. Atau kita orang macam kita mimpi mainan tidur. Orang benar ni mimpi bukan mainan tidur. Mimpi itu benar. Sebab itu dinilai benar seorang itu dalam mimpi. Dengan nilai benar perkataan seseorang. Bila orang beriman itu benar dalam tutur katanya, maka akan benarlah datang mimpi dia. Jadi kalau mimpi dia datang sebiji macam dia mimpi. Maksudnya mimpinya boleh ditafsirkan dengan betul. Dan dia mendapat alamat-alamat daripada mimpi dia. Ini hebat orang beriman. Di dalam mimpi pun dia sembahyang. Dalam mimpi pun dia buat baik. Atau dia dalam mimpi. Tak ada kita namakan apa yang disebut hukum taklif. Tapi orang yang baik. Kalau di mimpi pun dia mimpi baca Quran. Mimpi dia. Kalau mimpi dia mimpi berselawat. Kalau mimpi dia mimpi sedang solat. Dia mimpi pergi kuliah. Dia mimpi dengar kuliah. Hatta pada mimpi pun tidak terlepas dia daripada buat baik. Dia tak asal mimpi je kena kerja hantu. Mimpi je. Kena cek. Saya selalu mimpi kena kerja macam ni. Mimpi kat tong sampah. Mimpi tempat menakutkan. Nilai balik kebenaran kita. Kerana orang beriman datang mimpi benar kerana percakapan benar. Lagi kuat benarnya dengan Allah, maka mimpi itu datang dengan kuat. Mimpi itu datang seperti realiti. Maksudnya, dia tengok mimpi itu macam dia tengok dalam keadaan realiti. Itu kesan orang benar. Dan kita lihat dalam Al-Quran bila Allah kata, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Allah kata siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Man yuti'illaha wa Rasul.
Yang benar-benar taat Allah dan Rasul, mereka akan dihimpunkan bersama dengan 4 golongan. Golongan pertama ialah golongan para Nabi dan para Rasul. Golongan kedua ialah golongan Siddiqin. Dan golongan ketiga namanya Syuhada. Golongan keempat ialah Salihin. Baik, lihat kedudukan Siddiqin. Nombor 2 siapa Rasul-Rasul. Siddiqin. Yang ketuanya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketua kepada golongan Siddiqin ialah Abu Bakar As-Siddiq. Lihat As-Siddiq. Baca kisah As-Siddiq. Kenapa dia disebut sebagai As-Siddiq? Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kalau nak faham makna Siddiq, lihat Abu Bakar. Sebalik kelembutan Abu Bakar. Sebalik Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan sibuk bisnesnya, lihat sifat benar dia. Menjadikan dia orang menjauhi maksiat sebelum turunnya perintah menjauhi maksiat. Tak pernah minum arak, tak pernah berjudi, walaupun belum turun syariat. Kalau bila orang tu benar, Allah pelihara dia daripada segala perkara-perkara mungkar. Daripada awal lagi. Abu Bakar tak pernah berzina. Walaupun ketika itu orang jahiliah zina tu benda biasa. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tidak pernah minum arak. Walau minum arak tu juga kebiasaan orang minum arak. Abu Bakar tak minum. Abu Bakar juga bila dia berniaga dia tak bohong. Walau kebiasaan orang berniaga bohong. Dia tak bohong. Itu belum masuk Islam tu. Sehingga dia memeluk Islam. Kebenaran memberi manfaat. Sehingga dia memeluk Islam. Dan dipilih menjadi orang dekat dengan Rasulullah. Contoh kalau dekat dengan Rasulullah. Dia bukan kebetulan dekat dengan Rasulullah. Oh kebetulan dia dulu. Saat dia dekat tak. Ini bukan kebetulan. Pasti Abu Bakar ada sifat istimewa sehingga dia berada dekat dengan Rasulullah. Sehingga tidak ada Rasulullah SAW mereka ada Abu Bakar bersama. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin mendekati orang yang tak tahu kepala ekor dia. Ini Rasul. Pasti yang dekat dengannya orang yang punya kepercayaan. Asas kepercayaan apa? Kita tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Waktu peristiwa ini menjadi kontroversi. Sekarang tak adalah kontroversi. Dulu kontroversi. Yang menyebabkan sebahagian orang Islam murtad. Bila Rasulullah SAW mengatakan aku pergi ke Masjid Aqsa daripada Masjid Haram dalam satu malam. Rasulullah tak cerita lagi naik ke langit. Cerita pergi ke Baitul Maqdis atau ke Baitul Maqdis. Masjid Aqsa. Yang orang-orang Arab Mekah memang dah biasa ke sana sebab mereka ada perjalanan ke Rom atau ke Syam dan perjalanan ke Yaman. Mereka tahu nak ke sana paling kurang 40 hari. Ada pengalaman. Lalu bila Rasulullah cerita pada hal tersebut, Ummu Hani, yang pertama Rasulullah cerita ini pada Ummu Hani, radhiyallahu ta'ala anha, sepupu baginda. Ummu Hani kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan cerita nanti fitnah. Ummu Hani dia tak percaya. Tapi tahu benda ni tak semua orang boleh fikir. Sehingga dia berkata, jangan cerita pada orang, mesti mereka akan membohongi kamu. Nabi kata, aku akan cerita. Maka Rasulullah pun pergi dan cerita, kerana teruja dengan apa yang Rasulullah lalui. Seronok. Dan mahu keseronokan ini dikongsi. Lalu Abu Lahab dengar, Abu Jahal dengar, ni poin kita. Untuk jatuhkan Muhammad SAW. Pertama bila nak jatuhkan Rasulullah, mereka pergi perobok Abu Bakar. Orang kepercayaan. Wahai Abu Bakar, kita kan biasa ke Masjid Aqsa. Ke Syam ya. Berapa hari? Arba'ina yauman. 40 hari. Tapi kawan kamu mendakwa dia pergi cuma satu malam. Abu Jahal tanam racun dia. Kawan kamu mendakwa dia pergi cuma satu malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang cakap, lakana sadaq. Dia mesti betul. Bahkan kalau dia kata dia pergi jauh pada tu pun aku percaya. Ya, kebenaran sifat benar Abu Bakar. Bukan kata kalau Rasulullah cerita pada dia pergi ke Masjid Aqsa, percaya. Kalau dia kata ke langit pun aku percaya. Walau Nabi belum cerita hal langit. Sifat benar tadi sudah mendahului peristiwa yang Nabi nak cerita. Ini hebat sifat benar. Kata Abu Bakar Siddiq, "Lau qalahu lakana sadaq wa inni la usaddiquhu wa ab'ada min zalika." Kalau dia yang kata, Muhammad kata, memang dia betul. Dan aku percaya kalau dia cerita dia pergi jauh pada tu pun aku percaya. Sedangkan saya katakan Rasulullah SAW tak cerita pun dia pergi ke langit. Dia cuma cerita pergi ke Baitul Maqdis.
Ada cerita langit ni lagi besar. Tapi Abu Bakar dah tunjuk bersedia untuk percaya. Maka dinamakan hari itu Siddiq. Kan dia membenarkan apa sahaja datang daripada Allah dan Rasul. Lepas tu orang beriman dengan membawa sifat benar. Bila Allah kata orang Islam akan menang, mereka percaya, yakin. Dan mereka ke arah tu. Bila Rasulullah berkata bahawa Rom jatuh, sekian jatuh, mereka yakin. Dan mereka ke arah tu. Maka jatuh Parsi, jatuh Rom. Dengan sifat orang Islam membenarkan apa yang Nabi cakap. Jadi ini sifat benar. Menjadikan umat ni umat yang kuat. Umat yang tidak putus asa. Dan ini mukadimah kepada sifat as-sidqu. Mukadimah dia, insyaAllah kita akan lihat huraian yang berikutnya tentang as-sidqu. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.